Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan HTV soalan 6 akan membentangkan tentang 6 topik berfikir. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya, Megat Karya Ashman bin Megat Aminuddin, nombor matrik 144866. Hai, nama saya Muhammad Syakir BC Marozi, nombor matrik 148791. Hai, nama saya Muhammad Adibin Buhari, nombor matrik 147380. Dalam video ini, saya akan menyentuh tentang pengenalan dan definisi 6 topik berfikir. Seperti yang anda sudah ketahui, pemikiran lateral merupakan sejenis kaedah berfikir secara selari, iaitu secara sejajar ataupun sama hala. Dalam pemikiran ini, setiap idea yang berlainan diletakkan secara selari untuk dilihat kelebihan setiap idea tersebut. Bagi berfikir secara selari, Edward de Bono telah mencipta satu teknik berfikir yang digelar sebagai 6 topik berfikir. 6 topik berfikir merupakan satu kaedah yang menggunakan 6 topik sebagai metafora di mana setiap topik mempunyai warna yang berlainan. Setiap warna yang berlainan melambangkan gaya pemikiran yang berbeza. 6 warna yang menyatakan dalam kaedah 6 topik berfikir ini ialah warna biru yang melambangkan kawalan, putih yang melambangkan objektif, merah yang melambangkan emosi atau nilai, hijau yang melambangkan kekreatifan, kuning yang melambangkan konstruktif, dan hitam yang melambangkan kritikal ataupun negatif. Kesemua idea tersebut akan dinilai dari cara ia diterima, tidak dipertikaikan, dibandingkan, dinilaikan atau dibuktikan dari segi benar atau salah. Ia mengambil kira kelebihan setiap satu idea yang dihasilkan. 6 topik berfikir ini boleh digunakan sebagai alat perbincangan secara berkumpulan atau berfikir untuk menyelesaikan masalah melalui 6 perspektif utama tersebut. Jadi, anda sudah lihat betapa hebatnya beliau menyusun 6 topik berfikir ini untuk difahami oleh semua orang. Tapi, adakah kita sudah mengenali beliau? Baiklah, Edward de Bono atau nama sebenarnya iaitu Edward Charles Francis Publius de Bono merupakan seorang doktor, ahli psikologi, ahli falsafah, pengarang, pencipta dan perunding. Beliau telah mengasas terma lateral thinking dan penulis kepada buku Six Thinking Hats. Beliau juga berkata bahawa kaedah ini merupakan cara yang terbaik dalam membantu menyelesaikan masalah dari sudut perspektif yang berbeza. Kaedah ini juga dapat mengembangkan kreativiti dalam membuat pilihan. Untuk memberikan kefahaman kepada anda semua mengenai 6 topik berfikir, saya akan menyerahkan kepada kawan saya untuk membentangkan isi yang seterusnya. Okey, kembali mengenai tajuk yang saya akan terang pada hari ini mengenai 6 topik berfikir. Topik yang pertama yang saya akan terangkan adalah topi hijau. Topi hijau melambangkan pemikiran yang kreatif. Apabila seseorang memakai topi ini, seseorang itu dapat berminat dengan idea-idea yang baru, aktiviti-aktiviti yang baru, penyelesaian-penyelesaian yang baru dan segala-galanya pasti baharu. Jadi kita dapat lihat bahawa seseorang yang memakai topi hijau ini akan sentiasa berfikir untuk mencari idea yang benar. Jadi topi hijau ini juga adalah topi yang proaktif. Kenapa saya katakan topi yang proaktif? Kerana apabila seseorang memakai topi hijau ini, dia akan bertanya soalan, dia akan mencabar dirinya,
dan suka perkara yang menyabar untuk dirinya. Jadi apabila seseorang itu guna topi ini, dia tidak peduli logik atau tidak idea, malah dia akan membuat peluang yang lebih luas dalam mencari keputusan dan menyelesaikan masalah. Okey, kita berbalik kepada topi yang seterusnya. Topi yang seterusnya adalah topi kuni. Topi kuni melambangkan pemikiran yang positif. Topi kuni ini membantu kita berfikir secara yang positif. Selain itu, topi kuni juga adalah pandangan yang optimis kerana ia membantu kita melihat semua manfaat keputusan dan nilai di dalamnya. Boleh dikatakan juga topi kuni adalah sebagai penanda aras dalam melaksanakan keputusan yang telah kita buat. Jadi saya dapat simpulkan bahawa topi kuni ini hanya sesuatu yang memberi manfaat. Kiranya topi kuni ini ia akan berfikir benda yang akan memberikan manfaat untuknya dan perkara yang hendak dia lakukan itu. Topi seterusnya yang saya akan terangkan adalah topi putih. Topi putih melambangkan objektif atau fakta. Tujuannya adalah untuk mencari maklumat yang semata-mata. Itulah tujuan topi putih. Kebiasaan persoalan yang akan digunakan oleh topi putih seperti mencari maklumat seperti berapa, di mana, bagaimana. Jadi dapat kita lihat topi ini mencari fakta yang betul-betul teliti. Topi putih ini sesuai digunakan sebelum membuat keputusan memilih mana-mana alternatif. Jadi topi putih ini memastikan keputusan yang diambil adalah berdasarkan maklumat yang betul dan sahih. Untuk menggunakan topi ini, kita tidak seharusnya memberi sesuatu maklumat atau sebarang penilaian atau pendapat kita terhadap sesuatu maklumat. Jadi boleh dikatakan pendapat sendiri tidak dibenarkan untuk dimasukkan sebagai maklumat yang hendak dikupur ataupun untuk menguat sesuatu pendapat. Topi putih kebiasaan digunakan pada permulaan perbicaraan sebagai latar belakang atau gambaran awal sesuatu masalah. Dan topi putih juga digunakan pada akhir perbincangan supaya sesuatu cadangan atau keputusan yang hendak dibuat itu berdasarkan kepada maklumat yang telah kita kumpulkan. Topi apa ya seterusnya ya? Oi, topi hitam. Terima kasih. Okey, topi hitam melambangkan pemikiran yang negatif. Warna hitam kita dapat gambarkan ia sebagai warna yang gelap atau kita ibaratkan ia sebagai tiada harapan. Apabila seseorang memakai topi ini, kita akan cari semua yang salah, yang gagal, yang silap, yang sukar, yang berisiko dan berbahaya. Topi ini sesuai digunakan untuk menghasilkan pelan kecemasan. Topi hitam digunakan untuk menganalisis idea atau meneliti sesuatu cadangan secara logikal dari aspek undang-undang, keselamatan dan lain-lain. Kenapa ia perlu teliti pada aspek ini? Supaya kita lebih berhati-hati sebelum menerima sesuatu keputusan atau cadangan. Dalam erti kata lain, kita melihat sesuatu keputusan itu dari sudut negatif. Negatif di sini adalah bermaksud berhati-hati. Kepentingan topi hitam ini, kita dapat tunjukkan kelemahan sesuatu yang diambil. Topi hitam juga dapat membantu kita menjadi perancangan yang dibuat itu lebih kukuh. Secara rumuhnya, yang saya dapat simpulkan, topi hitam ini dapat menjagakan
risiko-risiko yang mungkin berlaku sebelum membuat sebarang keputusan. Topi apa? Oh lama, saya lupa lagi lah. Oi, topi merah sebenarnya. Terima kasih ya. Topi merah melambangkan emosi atau pemikiran yang emotif dan nila. Warna merah kita melambangkan ia sebagai gairah dan nafsu. Oleh itu, apabila seseorang memakai topi warna merah ini, mereka dapat mengambil kira emosi semasa berfikir. Situasi yang sesuai untuk memakai topi merah ini ialah selepas mengambil semua fakta yang ada. Apabila kita menggunakan topi merah ini, kita dapat melihat sesuatu masalah itu dengan menggunakan emosi sama ada positif ataupun negatif. Tanpa perlu menjelaskan sebabnya. Kenapa? Topi ini juga bukan digunakan untuk mengubah idea yang telah dibuat. Apa yang paling penting mengenai topi merah ini, nak tahu tak? Adalah kita dapat fahami macam mana orang lain bertindak dengan emosi. Dalam erti kata lain, topi merah ini kita dapat mengetahui perasaan orang lain dalam membuat keputusan atau sesuatu kerja. Sebagai penutup semua topi yang paling penting, saya ingin bertanya kepada korang, topi apa? Pastinya topi biru. Topi biru melambangkan proses pemikiran. Kenapa kita panggil proses pemikiran? Kerana topi biru ini diibaratkan sebagai langit. Jadi, apabila kita anggap dia sebagai langit, maka topi biru ini berada di atas. Apabila dia berada di atas, dia akan mengawasi topi-topi lain. Topi biru mewakili kawalan proses berfikir. Secara keseluruhannya, ataupun dalam bahasa yang lebih mudah yang kita fahami, ia digunakan untuk mengawal kegunaan topi berfikir yang lain. Kebiasaannya, ia digunakan oleh pengurusi mesyuarat atau ketua perbincangan. Bila masa topi biru ini digunakan? Topi biru ini digunakan pada awal perbincangan untuk menjelaskan perkara yang hendak dibicarakan. Pemikiran yang memakai topi biru boleh bersuara semasa perbincangan sedang berlangsung, supaya dapat mengawal perbincangan agar tidak kelang kabut, dan penggunaan topi lain adalah mengikut peraturan. Kesimpulannya, topi biru ini boleh diibaratkan sebagai seorang yang pemimpin kerana dia akan mengawal semua tidak tanduk topi yang lain. Sekian saja, itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan yang telah dibuat oleh saudara Syakir dengan menerangkan tajuk pengaplikasian topi, 6 topi berfikir dan kebaikan penggunaan topi berfikir. Saya akan mulakan dengan pengaplikasian topi berfikir ke dalam 4 situasi. Yang pertama, situasi pembuatan keputusan. Situasi pembuatan keputusan menggunakan 6 topi berfikir adalah dengan cara sebegini. Yang pertama adalah langkah pertama dalam proses pembuatan keputusan, topi biru akan membuat topik keputusan. Seterusnya, setelah topi biru membuat topik keputusan, topi hijau akan mengeluarkan alternatif baharu. Seterusnya, topi putih yang dikenali sebagai topi yang neutral akan mencari situasi yang difaktakan. Setelah topi putih mencari situasi yang difaktakan, topi kuning yang dikenali sebagai topi yang positif akan menilai alternatif yang bersesuaian dalam usaha membuat keputusan. Manakala topi hitam akan menilai alternatif yang tidak bersesuaian. Setelah selesai menilai semua alternatif, topi merah akan membuat keputusan. Dan akhir sekali, keputusan yang telah dibuat akan dinilai semula oleh topi hitam. Seterusnya, situasi yang kedua adalah
pengaplikasian 6 topi berfikir dalam penyelesaian masalah. Langkah yang pertama adalah pada pika awal proses, topi biru akan mendefinisikan masalah yang dihadapi. Setelah masalah telah berjaya didefinisikan, topi putih pula akan mencari maklumat-maklumat yang bersesuaian dengan masalah yang dihadapi. Seterusnya, topi hijau akan mencari jalan penyelesaian yang bersesuai bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Setelah topi hijau mengeluarkan idea, mengeluarkan jalan penyelesaian masalah, topi kuning akan menilai jalan penyelesaian yang sesuai bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi, manakala topi hitam pula akan menilai kelemahan yang terdapat dalam jalan penyelesaian yang telah dikeluarkan oleh topi hijau. Langkah yang keenam pula adalah topi putih akan mengaitkan jalan penyelesaian yang telah dipilih dan dinilai oleh topi hitam dan topi kuning dengan maklumat yang topi putih perolehi. Dan akhir sekali, topi biru akan membuat keputusan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi. Okey, setelah kita mendengar dua situasi, kita pula akan pergi ke situasi yang ketiga, iaitu pengaplikasian 6 topi berfikir dalam usaha kreatif. Langkah yang pertama adalah topi biru akan memberi tujuan kreativiti yang dilakukan. Langkah yang kedua pula ialah topi putih akan mencari maklumat berkaitan topik yang dibincangkan. Langkah yang ketiga ialah topi hijau akan menjana sebanyak mana idea dalam usaha menjayakan usaha kreatif ini. Dan langkah yang keempat ialah topi kuning akan menilai kebaikan idea-idea yang telah dijana oleh topi hijau. Setelah topi kuning menilai kebaikan, seperti kebiasaan, topi hitam pula akan melakukan proses pengguguran idea yang tidak bersesuaian dengan usaha kreatif yang dilaksanakan. Langkah yang keenam ialah topi hijau akan menyelesaikan idea yang telah digugurkan oleh topi hitam. Dan langkah yang terakhir ialah topi merah diminta untuk menilai usaha kreatif yang telah pun dilaksanakan. Dan situasi terakhir, iaitu situasi keempat, pengaplikasian 6 topi berfikir dalam penyiasatan. Okey. Langkah pertama yang perlu dilakukan ialah topi biru akan mendefinisikan penyiasatan yang dilaksanakan. Setelah itu, topi putih pula akan mencari maklumat yang bersesuaian dengan penyiasatan yang dilaksanakan. Langkah ketiga ialah topi hijau akan membuat hipotesis penyiasatan. Langkah yang keempat ialah setelah mendapat hipotesis, tugas topi putih ialah melaksanakan penyiasatan dengan menggunakan lebihan maklumat. Dan akhir sekali ialah tugas topi biru untuk meringkaskan penyiasatan yang telah dilaksanakan. Setelah mendengar 4 situasi pengaplikasian, kita pula akan mendengar apa itu kebaikan apabila kita mengaplikasikan atau menggunakan 6 topi berfikir ini. Yang pertama, kebaikan penggunaan 6 topi berfikir ialah membantu seseorang untuk lebih fokus dan berdisiplin dalam cara berfikir. Hal ini demikian kerana apabila seorang itu berfikir atau apabila seorang itu lebih fokus dan berdisiplin dalam cara berfikir, seseorang itu dapat menghasilkan idea yang berstruktur dan lebih sistematik. Seterusnya, 6 topi berfikir ini dapat membantu seseorang untuk berfikir dengan lebih kritikal. Kebaikan yang ketiga ialah 6 topi berfikir ini dapat membantu seseorang untuk memahami keperluan untuk memisahkan proses pemikiran kepada mod-mod yang berbeza dan belajar untuk berfikir dalam satu mod pada satu masa. Kebaikan yang keempat ialah 6 topi berfikir ini dapat membantu seseorang untuk mempelajari garis panduan yang akan membantu dalam mengenal pasti kelemahan dan risiko sesuatu idea.
Kebaikan yang kelima pula ialah membantu seseorang untuk memahami peranan emosi dan intuisi dalam pembuatan keputusan. Dan kebaikan yang terakhir, pengaplikasian 6 topi berfikir ialah membantu seseorang untuk mempelajari penggunaan maklumat secara berkesan. Jadi, kenapa perlu menggunakan 6 topi berfikir ini? Teknik 6 topi berfikir membantu pemikir memfokuskan pemikirannya hanya pada satu perkara pada satu masa. Kaedah ini berbeza dengan pemikiran tradisional kerana ia mempertimbangkan setiap idea yang disalurkan. Dengan menggunakan ke-6 topi pada satu masa, seseorang dapat memaksimumkan keupayaan otak kerana ia dapat membantu individu melihat sesuatu situasi secara berfokus atau seluas-luasnya. 6 topi pemikiran merupakan alat pemikiran yang sangat membantu, terutamanya ketika membuat keputusan ataupun menyelesaikan masalah. Ia boleh membantu membuka ruang kepada kita untuk melihat sesuatu masalah daripada pelbagai sudut yang berbeza. Seperti yang kita ketahui, perselisihan antara emosi dan keraguan dalam membuat sesuatu keputusan atau menyelesaikan masalah dapat merencatkan atau memberi impak yang negatif kepada keputusan yang dibuat. Oleh itu, 6 topik pemikiran membantu emosi dan keraguan dibawa untuk mencapai sesuatu keputusan. Ya, kenapa kita mesti mempertimbangkan emosi dan keraguan? Hal ini kerana secara lazimnya proses membuat keputusan dan menyelesaikan masalah akan menjadi proses yang terlalu rasional atau idealistik tanpa memasukkan elemen emosi dan keraguan. Dengan mempertimbangkan sesuatu keputusan atau masalah secara rasional, ia membuka peluang untuk kita menyelesaikan masalah dan mencapai keputusan secara kreatif dan efektif. Keputusan yang dibuat dengan memasukkan idea 6 topik pemikiran boleh membuatkan keputusan kita lebih kukuh dan dinamik. Akhir kata, dengan mengambil kira elemen-elemen dalam 6 topik pemikiran ini, kita secara sikit atau banyak dapat mengelakkan kemungkinan yang tidak diduga ketika membuat keputusan.